أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nama saya Muhammad Naufal Hafiz bin Cik Fiza, nombor metrik 058253, dan saya berasal dari Kedah. InsyaAllah saya akan mentangkan tajuk Al-Hasanu. Ta'rifuhu lughatan wa sifatun mushabbahatun min al-husni bima'na al-jamal. Dari segi bahasa, iaitu sifat musyabbahah bagi perkataan al-husni bima'na al-jamal, iaitu indah. Istilahan, ikhtalafat aqwal ulama fi ta'rif al-hasan. Terdapat pelbagai perbezaan pendapat ulama ataupun kata-kata ulama pada ta'rif al-hasan. Nazaran li'annahu mutawassitun baina as-sahih wa ad-dha'if. Hadis hasan ini dilihat kerana dia merupakan pertengahan antara hadis sahih dan juga hadis dha'if. Wa li'anna ba'dahum 'arafa ahada qismain, dan kerana di antara mereka mentarifkan salah satu daripadanya. Wasa'azkuru ba'da tilka ta'rifat, dan saya akan menyebutkan sebahagian daripada ta'rif. Summa akhtaru ma ra'ahu aw faqa min ghairi. Kemudian saya memilih apa yang lebih sesuai daripada yang lain. Ta'riful al-Khattabi. Ta'rif daripada Al-Khattabi. Wa ma urifa makhrajahu, iaitu apa yang diketahui makhrajnya ataupun tempat keluar. Washtahara rijaluhu, dan masyhur para perawinya. Wa alaihi madaru aktsarul hadis, dan di atasnya peredaran daripada banyak-banyak hadis. Wa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama, dan yang diterima, yang mana hadis hasan ini diterima daripada banyak ulama. Wasta'maluhu ammatul fuqaha, dan para fuqaha juga ramai yang menggunakannya. Ta'rifu at-Tirmizi. Kullu hadithu yurwa. Ta'rif daripada at-Tirmizi. Kullu hadithi yurwa. Setiap hadis ni diriwayatkan. La yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadhibi. Tidak berlaku pada sanadnya daripada orang yang tertuduh dengan kedustaan. Wala yakunul hadis syadzan, dan tidak berlaku pada hadis ni syadz. Wa min ghairi wajhin nahwu dzalik, dan diriwayatkan daripada segi yang lain terhadap hadis ini. Fahuwa indana hadisun hasan. Maka di sisi kami hadis ini ialah hadis hasan. Ta'rifu Ibni Hajar. Ta'rif pada Ibnu Hajar. Qala wa khabarul ahad binaqli adlin. Dan khabar ahad dengan penukilan ataupun pemindahan yang adil. Tammid dhabti, yang mana sempurnanya dhabitnya, iaitu penjagaannya ataupun hafazannya. Wa taslis sanad, bersambung sanadnya. Ghairu mu'allalin, tiada illah ataupun cacat. Wala syadz, tidak syadz. Was sahih li dzatihi, maka hadis ini ialah hadis li dzatihi. Fa in khaffa ad-dhabtu fal hasanu li dzatihi. Sekiranya ringannya dhabit itu, iaitu penjagaan ataupun hafalannya hadis itu, fal hasanu li dzatihi, maka ini ialah hasan li dzatihi. Qultu, aku berkata, faka'anna al-hasan 'inda Ibn Hajar, seolah-olah hadis hasan di sisi Ibn Hajar. Was sahih idza khaffa dhabtu ay qalla dhabtuhu, iaitu sahih apabila
khaffa dhabtu apabila ringannya dhabit hafalan atau penjagaan, ay qalla dhabtu maka kuranglah dhabitnya. Wa huwa khairu ma urifa bihi al-hasan, iaitu khairu ma lebih baik apa yang ditarif dengannya al-hasan. Amma ta'riful Khattabi fa'alaihi intiqadatun kathirah. Adapun ta'rif daripada al-Khattabi fa'alaihi intiqadatun kathiratun, padanya kritikan yang banyak. Wa amma at-Tirmizi faqad arrafa ahada qismai al-hasan. Tirmizi pula mentarifkan salah satu daripada dua, iaitu al-hasan. Wa huwa al-hasanu li ghairihi, iaitu hasan li ghairihi. Al-aslu fi ta'rifihi ay yu'arrafa al-hasan li zatihi. Asal pada ta'rifnya ay yu'arrafa, ditarifkan hasan li zatihi, lianna al-hasan li ghairihi dhaifun fil asas, kerana hasan li ghairihi ini dhaif pada asalnya. Irtaqa ila martabatil hasan, dinaikkan atau ditingkatkan kepada martabat al-hasan, linjibari bi ta'addudi turuhi, kerana berbilang, kerana terdapat pelbagai jalannya. Keempat, ta'rifu al-mukhtar. Wa yumkinu an yu'arrafa al-hasanu bina'an ala ma arrafahu bihi Ibnu Hajar bima yali. Ta'rif pada al-mukhtar. Wa yumkinu an yu'arrafa al-hasan, hadis hasan ni boleh ditarifkan sebagai bina'an ala arrafahu, sebagai binaan ke atas apa yang ditarifkan dengannya Ibnu Hajar bima yali, seperti berikut. Wa ma ittasala sanaduhu binaqlil adli, iaitu apa yang bersambung sanadnya dengan penukilan ataupun pemindahan yang adil. Alladhi khaffa dhabtuhu, yang mana ringan penjagaannya ataupun hafalannya. An mislihi ila muntaha, seumpamanya hingga akhir sanad. Min ghairi syuzuzin wala illatin, tanpa syuzuz ataupun syaz, wala illatin, tiada illah ataupun cacat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya ingin mengenalkan diri saya. Nama Abdul Qahar Muzakir bin Zainal Abidin. Nombor metrik 058155. Berasal dari Ipoh Perak. Dan pembintangan hari ini adalah mengenai hadis hasan. Yang saya akan bentangkan adalah hukum dan contohnya. Muka surat 58 dan 59 dalam buku. Nombor 2, hukmuhu huwa kasahihu fil ihtijaj bih. Dia sama seperti hadis sahih dalam menghujahkannya, dalam berhujah dengannya. Wa in kana dunahu fil quwwah, kecuali mereka ni berbeza kedudukan dari segi kekuatan, di mana kedudukan sahih lebih tinggi. Walizalika ihtajja bihi jami'ul fuqaha, dan para fuqaha pun berhujah dengannya. Wa amilu bihi, dan beramal dengannya. Wa alal ihtajja bihi mu'lamul muhaddisin wal usuliyin, dan kebanyakan para ulama hadis dan ulama usul fiqh pun mengambil hadis hasan ni. Illa man syazza minal mutasyaddidin, kecuali mereka yang berpandangan tegas di dalam bab-bab ni. Wa qad adrajahu ba'dul mutasahilin fi naw'i as-sahih kal Hakim wa Ibn Hibban wa Ibn Huzaimah. Dan bagaimanapun terdapat
setengah daripada mereka yang mengambil bersikap mudah di dalam perkara ni, seperti Al-Hakim, Ibn Hibban, Ibn Huzaimah, ma'aqawlihim bi'anahu duna sahih al-mubayyani awalan, walaupun mereka mendapat hadis hasan ni lebih rendah daripada sahih, sama yang kita jelaskan sebelum ni, yang telah kita terangkan kan, kedudukan hadis hasan dan hadis sahih ni. Diorang still ambil juga hadis ni. Misaluhu, nombor 3, misaluhu, contoh hadis hasan ni, ma akhrajahu at-Tirmizi qala haddatsana Qutaibah haddatsana Ja'far haddatsana Qutaibah haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Abi Imran al-Jawani an Abi Bakri bin Abi Musa al-Ashari qala sami'tu Abi Bahadrati al-Adawi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta zulali as-suyuf ila akhir hadis. Fahadzal hadisu qala anhu at-Tirmizi hadza hadis hasan gharib. Dan seperti apa yang dikeluarkan oleh Tirmizi, kata beliau, Qutaibah telah menceritakan kepada kami bahawa Ja'far bin Sulaiman al-Dubai telah menceritakan daripada Abi Imran al-Jawni daripada Abi Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari berkata, saya mendengar ayah saya berkata ketika berhadapan dengan musuh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu syurga berada di bawah naungan pedang, yang menunjukkan dia menceritakan tentang kepentingan jihad di dalam hadis ni. Dan tengok daripada susur turut peringkat hadis tadi, dikatakan oleh Tirmizi bahawa hadis ni adalah hadis hasan gharib. Hadis ini hasan, hujah dia adalah sebab apa hadis ni hasan? Lianna rijala isnadihi al-arba'ata siqatun illa Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai fa innahu hasanul hadis. Dan semua yang dibacakan tadi semuanya adalah orang-orang yang siqah, kecuali seorang iaitu Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Jadi inilah yang menyebabkan perkara hadis ni jadi hasannya. Oleh kerana ini, hadis ni jatuh martabat daripada sahih ke hadis hasan, dia jadi rendah sikit. Okey, itu saja daripada saya. Maaf kalau ada salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Hafiz Fikri bin Ghazali. Raqamut tullab 0558 739. InsyaAllah. Ana jitu min qaryah Banggul Ar, Pasir Mas, Kelantan. Sanuwassil hadha al-yawm munakishna fi صفحة التاسعة الخمسين إن شاء الله. 4. Maratibuhu. Yang keempat ini adalah membincangkan tentang tingkatan kembali pada hadis hasan, yakni tingkatan hadis hasan. Kama anna li sahihi maratiba yatafawatu biha ba'du as-sahihi an ba'din. Sebagaimana yang kita ketahui sebelum ini, hadis sahih ini mempunyai tingkatan yang tertentu dan berbeza dengan hadis sahih yang lain dan bahagian hadis yang lain. Kadzalika fa inna lil hasanin maratibah. Begitu juga dengan hadis hasan mempunyai tingkatan-tingkatan yang tersendiri. Wa qad ja'alaha az-Zahabi martabataini. Begitu jugalah yang telah dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dengan dua tingkatan. Faqala alif fa'ala maratibihi ma uhtulifa fi tashihi hadis ruwatihi tahsinihi. Perlu kita ketahui tentang
apa iaitu perbezaan tentang tingkatan hadis yang sahih dengan hadis yang hasan. Kalau hadis sebagaimana contoh hadis yang dibagi Bahdu bin Hakim an abihi an jaddihi, daripada hadis Hakim, Bahdu bin Hakim daripada ayahnya, daripada atuknya. Contoh yang lain, wa Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi, daripada Amru bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada atuknya. Contoh yang lain, wa Ibnu Ishaq an Taimi, daripada Ishaq dan daripada At-Taimi. Wa amthali dhalik mimma qila innahu sahihun. Contoh-contoh ini adalah merupakan hadis yang sahih. Wa huwa man adana maratib as-sahih. Cumanya dia berada di dalam tingkatan hadis sahih yang rendah. Thumma ba'da dhalik. Kemudian daripada itu perlu kita ketahui juga ma ukhtalifa fi tahsini hadis rawatihi wa tad'ifihi. Perlu juga kita ketahui tentang perbezaan tingkatan hadis hasan dengan hadis yang sahih. Kal hadithul Haris. Contoh dia bagi satu hadis tentang, iaitu contoh hadis Al-Harith bin Abdillah, daripada Harith bin Abdillah. Contoh yang lain, wa Asim bin Damrah, daripada Asim bin Damrah. Dan contoh yang lain, wa Hajjaj bin Arta'ah, daripada Hajjaj bin Arta'ah, wa nahwihim. Baiklah, khamsah, yang kelima, martabatu qawlihim. Ini adalah satu tingkatan bila kita berjumpa dengan satu kata-kata ulama ataupun pernyataan ulama hadis tentang hadithun sahihu isnad. Hadis ini adalah sahih sanadnya atau hasan isnad ataupun hasan sanadnya. Alif, qaulu muhaddithina. Bila kita bertemu satu statement ataupun satu kata-kata yang diberikan oleh muhaddithin, satu statement, satu pernyataan muhaddithin, ulama hadis tentang hadza hadithun sahihul isnadi. Hadis ini adalah sahih pada sanadnya. Duna qaulihim hadza hadithun sahihun. Adalah berbeza dengan pernyataan hadza hadithun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Macam mana kita tengok pada bab ni, dia akan terangkan. Wa kadzalika qauluhum. Bagaimana juga kalau kita berjumpa dengan statement ataupun ulama hadis sebutkan tentang hadza hadithun hasanu isnadi. Hadis ini adalah hasan sanadnya. Duna qaulihim hadza hadisun hasanun. Berbeza apabila satu pernyataan, kata-kata satu perkataan yang dibagikan ulama hadis ini hasan pada sanad, berbeza dengan hadis ini adalah hadis hasan. Li'annahu, kerana qad yasihu aw yahsunu isnadu duna matni. Kerana kesahihan ataupun hasannya hadis tersebut dilihat pada sanadnya walaupun tanpa dilihat pada matanya, ataupun lisyudzuzi atau illati, ataupun pada syaznya ataupun illahnya. Faka'anna al-muhadditha idza qala hadza hadithun sahihun. Apabila ulama hadis menyatakan tentang hadis ini adalah hadis yang sahih, qad takaffala lana bitawafiri syuruti as-sahhati khamsati fi hadzal hadis. Maka hadis tersebut sebenarnya telah memenuhi akan 5 syarat hadis yang sahih. Pada hadis tersebut itu mempunyai 5 syarat hadis yang sahih. Yang mana kita kena tahu itulah 5 hadis syarat, 5 hadis yang sahih itu. Amma idza qala, dan apabila dikendaki ataupun dinyatakan oleh ulama tentang satu statement yang menyatakan tentang hadza hadithun sahihun isnad. Bila kita jumpa ulama hadis menggunakan ataupun mengatakan hadis ini adalah hadis sahih sanadnya, faqad takaffal lana bitawafiri syuruti thalathati min syuruti as-sahhati. Maknanya hadis tersebut telah memenuhi 3 syarat sahaja daripada syarat-syarat hadis sahih yang 5 itu. Apa dia? Wahya ittisalu isnadi, iaitulah bersambung pada sanadnya, wa adalatu ruwati, iaitulah adil pada perawinya, wa dhabtuhum, dan dhabitnya. Amma nafyu asyudzuzi, walaupun tidak dinyatakan syaznya, wa nafyu illatu anhu, dan tidak dinyatakan illah padanya. Falam takaffal bihima, dan inilah dianya tidak memenuhi padanya, tidak memenuhi 2 perkara itu. Li'annahu, kerana itu, lam yatathabbat minhuma, tidak disabitkan ia ini hadis hasan ataupun hadis
sahih. Lakin law iktasara hafizun mu'tamadun ala qawlihi, apabila dikehendaki oleh ulama hadis yang muktamad, hafiz ni satu gelaran pada ulama hadis, yang muktamad ala qawluhu, pada pernyataan, pada katanya hadza hadithun sahihu isnadi, ini adalah satu hadis yang sahih pada sanadnya. Walam yadhkur lahu illah, sedangkan dia tidak menyebutkan, tidak menyatakan tentang illah, tetapi maka zahiru sahhatu matani al-matni, tetapi hadis itu sahih pada matanya, lianna, kerana al-asla adamu illati, kerana dasarnya itu ketiadaan illah, wa adamu asyuzuzi, dan ketiadaan syaznya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasir bin Ismail Fahmi. Nombor matrik saya ialah 058228 dan saya berasal dari Kajang, Selangor. Hari ini saya akan meneruskan bacaan kitab Taisirul Mustalah Al-Hadis pada muka surat 61. 6. Makna qauli at-Tirmiziyya wa ghairihi hadisun hasanun sahihun. Maksud kata-kata at-Tirmizi dan lain-lain hadis hasan sahih. Inna zahira hadhil ibarati mushkilun lianna al-hasana yataqasaru an darjati as-sahihi. Zahirnya ungkapan ini mengelirukan kerana hasan lebih rendah daripada darjat sahih. Fakaifa yujma'u bainahuma ma'a tafawuti martabitihima. Bagaimana boleh dihimpunkan kedua-duanya sedangkan martabat kedua-duanya berbeza? Walaqad ajaba al-ulama'u an maqsudi at-Tirmidzi min hadhihi al-ibarati bi ajubatin muta'addidatin. Para ulama telah memberikan pelbagai jawapan kepada maksud ungkapan at-Tirmizi ini. Ahsanuha ma qalahu al-Hafizu Ibnu Hajarin wa taqadahu as-Sayuti wa mukhallasuhu ma yali. Jawapan yang paling baik ialah yang dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dan dipersetujui oleh Al-Suyuti. Kesimpulannya seperti berikut. Alif. In kana lil hadithi isnadanin fa aksaru. Sekiranya hadis itu mempunyai dua sanad atau lebih, fal makna annahu hasanun bi'iktibari isnadin, sahihun bi'iktibari isnadin akhara. Ungkapan itu bermaksud hasan berdasarkan sanad dan sahih berdasarkan kepada satu yang lain. Wa in kana lahu isnadun wahidun wa in kana lahu isnadun wahidun. Sekiranya hadis itu hanya mempunyai satu sanad, fal makna annahu hasanun inda qaumin minal muhaddithin, sahihun inda qaumin akharina. Maksudnya ialah hasan menurut satu kumpulan ulama dan sahih menurut yang lain. Faka'anna al-qaila yashiru ila al-khilafi bainal ulama'i fil hukmi ala hadhihi al-hadis. Seolah-olah beliau memberikan isyarat tentang perbezaan pendapat dalam kalangan ulama tentang kedudukan hadis ini. Au lam yatarajjah lidaihi al-hukmu bi ahdihima, atau baginya hadis ini tidak boleh ditentukan sama ada sahih atau hasan.
Sab'ah. Nombor 7. Taqsimu al-Baghawi ahaditha al-masabihi. Klasifikasi al-Baghawi hadis-hadis al-masabih. Daraja al-Imamu al-Baghawi fi kitabihi al-masabihi ala istilahi khasin lahu. Al-Imam Al-Baghawi telah menggunakan istilah yang tersendiri di dalam kitabnya Masabih. Wa huwa annahu yarmuzu ila al-ahadisi allati fi as-sahihini aw ahadihima biqaulihi sahihun. Beliau telah mengisyaratkan hadis-hadis yang terdapat di dalam dua kitab sahih atau salah satu dengannya dengan kata-katanya sahih. Wa ilal ahadithi allati fi sunani al-arbi'ati biqaulihi hasanun. Dan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab sunan yang 4 dengan kata-katanya hasan. Wa huwa istilahun la yastaqibu ma'al istilahi al-ami lada al-muhaddithina. Ini adalah istilah yang tidak selari dengan istilah umum dipakai dalam kalangan ulama hadis. Lianna fi sunani al-arbi'ati as-sahiha wal hasana wad da'ifa wal munkara. Kerana di dalam kitab-kitab sunan yang 4 itu tidak kerana di dalam kitab-kitab sunan yang 4 itu terdapat hadis sahih, hadis hasan, hadis daif dan hadis munkar. Walidzalika nabbaha Ibnu Salah wan Nawawi ala zalik. Oleh kerana itu, Ibnu As-Salah dan An-Nawawi memberi peringatan tentang perkara ini. Fayambaghi 'alal al-qari fi kitab al-masabihi an yakuna 'alal ilmi an istilahi al-Baghawi al-khasi fi hadzal al-kitabi inda qawlahu al-ahadisi sahihun aw hasanun. Dengan itu, sepatutnya pembaca kitab Masabih lebih peka dengan istilah Al-Baghawi di dalam kitab ini apabila beliau menyebut tentang hadis-hadis sebagai sahih atau hasan. 8. Nombor 8. Al-kutubu allati minal mazinnati al-hasani. Kitab-kitab yang boleh didapati hadis hasan dengan banyaknya. Lam yufridi al-ulama'u kutuban khasatan bil hadithi al-hasani al-mujarradi. Para ulama' tidak menulis secara berasingan hadis-hadis hasan di dalam satu kitab. Kama afradu al-sahiha al-mujarrada fi kitabin mustaqalatin. Seperti mana mereka mengkhususkan hadis-hadis sahih sahaja dalam tulisan mereka. Lakinna hunaka kitaban yaktharu fiha wujudu al-hadithi al-hasani famin ashhari tilka al-kitabi. Namun begitu, terdapat beberapa kitab hadis yang terdapat di dalamnya banyak hadis hasan. Antara yang masyhur ialah Jami'u At-Tirmidzi. Jami' At-Tirmidzi al-mashhuru bi sunani At-Tirmidzi fahuwa aslun fi ma'rifati al-hasani. Yang masyhur yang dikenali sebagai Sunan At-Tirmidzi. Ia adalah sumber utama untuk mengetahui hadis hasan.
والترمذي هو الذي شهره في هذا الكتاب وأكثر من ذكره. At-Tirmidzi yang memasyhurkan istilah hasan di dalam kitab ini dan orang yang paling banyak menyebutkannya. Lakin yanbaghi at-tanabbahu ila anna nusakhahu takhtalafu fi qawlihi. Bagaimanapun, kita harus berhati-hati tentang edisi yang berbeza-beza berhubung dengan kata-kata beliau. Hasanun sahihun wa nahwahu. Fa'ala talibi al-hadithi al-inayatu bi ikhtiyari al-nuskhati al-muhaqqaqati wal muqabalati bi usuli mu'tamadatin. Hadis sahih dan sebagainya adalah menjadi tanggungjawab pelajar hadis memberi perhatian dalam memilih edisi yang telah dinilai dan membandingkannya dengan manuskrip asal yang diakui. Sunanu Abi Daud. Faqad dzakara Abu Dawud fi risalatihi ila ahli Makkah. Sunan Abu Daud. Beliau telah menyebutkan di dalam suratnya kepada penduduk Mekah, annahu yadhkuru fihi as-sahiha wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu, bahawa beliau menyebutkan di dalam sunannya hadis sahih, hadis yang menyerupainya dan hadis yang hampir dengannya. Wa ma kana fihi wahanun syadidun bayyanahu, sekiranya hadis itu mempunyai kedaifan yang kuat, beliau akan menjelaskannya. Wa ma lam yadhkar fihi syai'an fahuwa salihun, dan hadis yang tidak disebutkan apa-apa tentangnya, maka itu adalah sahih. Fabina'an ala dhalika, idza wajadna fihi hadithan lam yubayyin huwa da'fahu, berdasarkan kepada kenyataan ini, apabila kita mendapati di dalam sunan ini hadis yang beliau tidak menjelaskan kedaifannya, walam yusahhihu ahadun minal a'immati al-mu'tamidina, dan tidak ditashihkan oleh mana-mana imam yang diakui, fahuwa hasanun inda Abi Daud, maka itu adalah hadis hasan di sisi Abu Daud. Sunanu ad-Darqutni. Faqad nassa ad-Darqutni ala kathirin minhu fi hadzal kitabi. Sunan ad-Darqutni. Beliau menyebutkan dengan jelas kebanyakan hadis hasan di dalam kitab ini. Sekian itu daripada saya. Yang baik datang daripada Allah dan yang lemah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama diberi Muallim bin Hazhar. Nombor matrik 058211. Saya berasal dari Putrajaya, tapi saya berada di Asrama Uniza sekarang. Baik, insya-Allah saya akan membentangkan atau memperjelaskan subtopik yang bertajuk hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi merupakan subtopik yang ketiga selepas hadis sahih ataupun hadis sahih li dzatihi, kemudian hadis hasan li dzatihi, dan barulah kita akan jumpa hadis sahih li ghairihi. Baik, insya-Allah saya teruskan dengan ta'rifnya. Ta'rifhu huwal hasanu li dzatihi idza ruwiya min tariqin akhar mithlihi
au aqwa minhu, dengan maksudnya hadis sahih li ghairihi merupakan hadis hasan li zatihi yang diriwayatkan dengan jalur periwayatan yang setimpal ataupun sebanding, atau terdapat jalan periwayatan hadis yang lebih kuat, ataupun disokong oleh jalan periwayatan yang lebih kuat, atau aqwa minhu. Kemudian wasummiya sahihan li ghairihi li'anna as-sihhata lam ta'ti min dhatis sanadil awwali wa innama ja'at min andamami ghairihi lahu wa yumkinu tusawwiru dhalika bima'adalati riyadiyati ala syakli tali. Baik, apa yang dicuba sampaikan di sini, nama hadis sahih li ghairihi itu dinamakan kerana kesahihannya tak berasal dari sanadnya yang sendiri, tetapi terdapat jalan periwayatan yang selain daripada yang jalan periwayatan yang pertama tadi. Baik, yang kita akan faham apabila kita baca yang topik ini secara selanjutnya. Dan kita boleh faham lagi dengan perumpamaan yang dia bagi. Okey, baik. Hasanul li zatihi tambah hasanul li zatihi bersamaan dengan sahih li ghairihi. Makna katanya jalan periwayatan hadis hasan li zatihi, lepas tu jumpa juga lagi hadis hasan li zatihi yang berkenaan, jumpa lagi jalan periwayatan yang lain. Kemudian apabila ada beberapa jalan periwayatan yang lain, so dia dinaikkan darjatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Kemudian saya lanjut dengan martabat hadis sahih li ghairihi. Martabatahu huwa a'la martabatan minal hasani li dhatihi wa duna sahihi li dhatihi. Maknanya hadis sahih li ghairihi adalah lebih tinggi martabatnya daripada hadis hasan li dhatihi, akan tetapi martabatnya lebih rendah daripada hadis sahih li dhatihi. Maksudnya hadis sahih duduk atas sekali, kemudian hadis sahih li ghairihi, kemudian baru hadis hasan li dhatihi. Baik. Kemudian ketiga contoh hadis sahih li ghairihi, mithaluhu hadisu Muhammad bin Amru an Abi Salamata an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashukka ala ummati li umratuhum bisiwaki inda kulli salati. Okay, baik. Penjelasannya, kata Ibnu Salah, okay, baik. Makna bagi hadis berkenaan, seandainya aku tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali menjelang solat, kata Rasulullah. Penjelasannya, kata Ibnu Salah, fa Muhammadu bin Amr bin Alqamah minal masyhurin bisidqi wasyanati lakinnahu lam yakun min ahli al-itqan. Maksud di sini, Muhammad bin Amr bin Alqamah tergolong daripada masyhurin, yang terkenal lah. Kemudian beliau dikenali dengan sifat yang jujur dan baik. Bisidqi wasyanati. Akan tetapi
Muhammad bin Amru tidak tergolong dalam orang-orang yang itqan. Okey, itu je masalah dia. Kemudian hatta dha'afahu ba'duhum min jihati su'i hifzihi. Di sini dia nak kata sehinggakan sebahagian daripada mereka ba'duhum mengatakan lemahnya hafalan Muhammad bin Amru. Kita teruskan. Wa wathaqahu ba'duhum lisidqi wa jalalatihi. Kemudian sebahagian yang lain pula ada yang wawathaqahu menerimalah. Sebahagian daripada mereka menerima periwayatan Muhammad bin Amru kerana sifatnya yang baik dan sifatnya yang jujur. Kemudian fahadithuhu min hazihil jahati hasanun. Mereka melabelkan atau menetapkan hadis ini adalah hadis hasan. Seterusnya. Okay. Falamma indamma ila zalika kunuhu ruwiya min awjuhin ukhra zala bizalika ma kana nakhshahu alaihi min jihati su'i hifzihi. Apa yang nak cuba disampaikan? Terdapat pula jalan periwayatan yang lain berkenaan hadis yang sama yang kita boleh gunakan untuk memperkuatkan lagi Muhammad bin Amru ni. Maksudnya kita boleh tambahkan lagi jalan periwayatan untuk hadis yang sama. Okay. Disebabkan hadis tadi tu ada kebimbangan terhadapnya, iaitu tentang lemahnya Muhammad bin Amru tentang hafalannya. Okay. Wan jabara bihi zalika naqsul yasir fasahha hadzal isnad nak dikatakan bila adanya jalan periwayatan yang tadi tu hilanglah kebimbangan ataupun keraguan terhadap hadis hasan berkenaan wal tahaqa bidarjati sahih dan telah dinaikkan darjat hadis hasan li zatihi sebagai hadis sahih. Makna kata yang lain hadis sahih li ghairihi. Baik. Sekadar itu sahaja daripada saya berkenaan dengan subtopik hadis sahih li ghairihi. Segala kekurangan dan kesilapan mohon diperbetulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.